Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar semua? Pak Su harap anda semua sihat ya. Sehat, ceria, cergas dan bersemangat. Dan sentiasa berusaha ya secara konsisten untuk memperbaiki diri ya dari segala aspek lah ya. Kita bagi kita. Dalam CD yang lepas, Pak Su ada kongsikan tentang apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi intrapersonal ya. Bercakap dengan diri sendiri. Ya. Dan juga apakah tujuan-tujuan ya komunikasi intrapersonal ya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita nak tengok apakah kemahiran-kemahiran komunikasi intrapersonal, kemahiran, teknik, kaedah ataupun cara-cara yang kita boleh gunakan ya untuk kita melakukan komunikasi intra ni ya, intrapersonal ya. Ada beberapa cara, ada banyak cara, cuma dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsikan 4 saja ya. Anda boleh merujuk kepada buku ataupun mana-mana bahan rujukan dia yang lain, tapi Pak Su nak kongsikan 4 perkara yang penting saja ya. Baik, kita cuba tengok apakah dia uh, kemahiran ataupun teknik yang boleh kita aplikasikan ya. Baik. Teknik yang pertama ya yang Pak Su panggil sebagai refleksi diri ya. Refleksi diri. Ataupun dalam bahasa lain kita boleh gunakan muhasabah diri. Muhasabah diri, refleksi diri. Kita reflect macam kita tengok cermin, kita tengok muka kita dalam cermin, kita bercakap dengan diri kita dalam cermin tu, kita bercakap dengan diri. Itu kalau satu kaedah lah kita kalau kita nak gunakan cermin kan, ya. Tapi kalau kita tak nak gunakan cermin pun kita boleh saja ya duduk dalam keadaan tenang ya, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan nafas perlahan-lahan sampai 5 atau 6 kali dan kita akan rasa apa nama tu tenang jiwa kita, tenang fikiran kita, tenang perasaan kita kan ya. Lepas tu kita cuba reflect, kita cuba muhasabah diri kita ya. Umpamanya lah ya, umpamanya kalau kita apa nama ni nak menilai diri kita dari segi amal ibadat yang kita lakukan ya. Berapa banyak amal yang telah kita lakukan ya. Berapa banyak amal pula yang mungkin kita telah tinggalkan ya. Perintah-perintah Allah kita abaikan ya. So kita boleh menilai ya kebaikan diri kita, kelemahan diri kita, dosa kita ya, pahala yang kita amal ma'ruf ataupun amal kebajikan yang kita lakukan ya, kita boleh nilai lah. Kita boleh bercakap dengan kita, oh aku ni dah umur aku dah sekian-sekian ya. Perjalanan hidup aku ni dah banyak ni ya. Banyak yang telah aku lalui, banyak kesilapan yang telah aku lakukan ya. Jadi anda renung diri anda sendiri, anda reflect ya. Itu kalau dalam konteks kita nak menginsapkan diri kita, nak menyedarkan diri kita ya, supaya kita lebih hampir kepada pencipta, kita lebih hampir kepada Allah ya. Kita muhasabah diri kita ya. Ya. Dan kita juga mungkin boleh membuat apa nama refleksi diri dalam konteks untuk melihat kekuatan dan kelemahan diri kita ya. Kadang-kadang kita rasa kita ni hebat ya. Kita rasa kita ni kuat ya. Tapi di satu sudut, di satu sisi ada juga kelemahan-kelemahan diri kita ya. Mungkin kita hebat dari segi apa nama teknikal, dari segi satu kemahiran, dari satu pekerjaan, dari segi satu tugas ya. Tapi mungkin kita lemah dari segi apa nama perhubungan kita dengan orang lain. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin kita ada kelemahan ya. Ada aspek-aspek yang negatif yang mungkin kita boleh pertingkatkan. Jadi kita renung ya, kita insaf diri kita, oh mungkin ya aku nak ubah cara aku berkomunikasi dengan isteri, dengan apa nama suami, dengan anak-anak ya, dengan mak mertua, bak mertua, dengan jiran ya, dengan rakan sekerja ya. Mungkin selama ni aku banyak gunakan perkataan yang agak keras, yang agak kasar, menyebabkan orang tersinggung ya. Jadi itu semua itu merupakan refleksi diri ya, dan kita mencari jalan keluar ya untuk memperbaiki diri kita ya. Sama jugalah kalau kita nak menyesuaikan diri kita dengan keadaan baru, kita nak buat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan kita, kita juga boleh buat refleksi diri dengan melihat aspek negatif dan aspek positifnya ya. Itu satu kaedah ya, refleksi diri. Baik, kaedah yang kedua yang mungkin Pak Sun nak kongsikan ialah journal diri. Anda pernah dengar tak journal diri ya? Personal journal. Journal ni dia sangat baik kalau kita lakukan. Kita boleh beli satu buku yang tebal ya, buku catatan yang tebal, dan kita boleh tulis tarikh ya. Kalau kita ada benda-benda yang kita nak luahkan ya, ada idea ke, ada fikiran ke, ada persepsi kita terhadap diri kita, terhadap orang lain ke ya,
perasaan kita, kita marah ke orang ke, kita suka ke orang ke, kita sakit hati ke, kita tak seronok dengan apa orang kata kita, kita boleh catat semua perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kita boleh masukkan dalam jurnal diri ni. Kita letak tarikh, umpamanya tengah hari ni tarikh sekian-sekian, okey, kita catatlah. Kita gunakan warna pen merah ke, pen biru ke, pen hitam ke, pen hijau. Jadi mungkin ada makna tertentu. Merah tu macam benda-benda yang kita tak suka, yang negatif ke, biru tu mungkin perkara-perkara yang positif. Hijau pula macam mana kalau warna apa nama ni, yang lain macam mana. Jadi mungkin kita boleh berbagai warna, catatlah apa-apa yang kita nak suka dalam kita punya jurnal diri tu, pengalaman kita umpamanya, perasaan kita, kita tulis. Misalnya katalah kita kecil hati, kawan kita kata kita kecil hati, kita tulislah hari ni si Fulan cakap dengan aku begini ni, aku rasa tersentuh, aku rasa kecil hati, kenapa dia cakap macam ni, salah aku ke, tulis macam tu, salah aku ke atau salah dia ke, tulis. So anda luahkan, anda luahkan cita rasa perasaan anda tu dalam jurnal diri, sama ada aspek kekuatan diri ataupun aspek kelemahan diri, ataupun isu-isu yang berkaitan dengan perasaan anda, pemikiran ini, emosi anda, tak kisahlah emosi negatif ke emosi positif, ataupun anda kata, oh hari ni aku sangat-sangat bersemangat, tak tahu kenapa sangat bersemangat, aku konsentrate dengan kerja aku, aku dapat perform apa yang aku buat hari ni, so tulis kat situ, ataupun anda kadang-kadang terlintas tiba-tiba je terfikir ada satu idea kreatif, ada tulis. Katalah ada dalam proses nak buat buku kan, tiba-tiba idea tu datang, tak macam mana datang, ambil jurnal diri, tulis je, pam tulis. Kadang-kadang kita tak mesti guna ayat, mungkin guna ilustrasi, mungkin boleh guna gambar dan sebagainya. Ini jurnal diri juga merupakan satu bentuk komunikasi intrapersonal yang sangat berkesan. Baik, yang ketiga yang Pak Su nak kongsikan ialah kaedah munajat. Munajat ni maksudnya kita merintih, rintihan hati kita, rintihan hati kita, kita berdoa, kita bertafakur, kita berzikir, kita memohon pertolongan Allah, jadi ini semua dalam konteks munajat. Maksudnya kita nak dekatkan diri kita, kita mungkin kita boleh ambil masa-masa yang sesuai. Umpamanya kalau kita terjaga di waktu tengah malam, kita buat solat tahajud, kita buat solat hajat, dan kita buat solat witir, mungkin selepas tu kita mungkin berzikir ke apa semua. Berzikir ni pun merupakan satu bentuk munajat, kita berdoa, kita berdoa sampai kita menangis-nangis, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku ya Allah, tolonglah pemudahkanlah ya Allah, pemudahkanlah. Mintalah macam-macam, so kita berdoa, itu satu bentuk munajat, kita berzikir, kita baca wirid, kita baca tasbih, kita baca tahlil, ini semua bentuk-bentuk munajat yang boleh kita lakukan, secara mana kita bercakap dengan diri kita, kan, itu diri kita, dan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Jadi dengan cara itu kita dapat menenangkan pemikiran kita, kita dapat tingkatkan tawakal kita, pergantungan kita kepada Allah, kita akan dapat bina keyakinan diri kita, kita akan dapat rasa lebih reda dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, ataupun kalau kita nak buat sesuatu keputusan, kita mohon bimbingan hidayah, taufik daripada Allah Taala. Ini semua bentuk-bentuk munajat yang mana kita sebenarnya bermonolog, kita berkomunikasi secara intrapersonal tanpa kita melibatkan orang lain, Okey. Teknik yang keempat yang Pak Su nak kongsikan di sini ialah teknik visualisasi. Teknik visualisasi merupakan teknik ada setengah orang tulis bayangan minda. Kita membayangkan sesuatu yang boleh kita lakukan, yang real, bukan angan-angan, berangan-angan tu lain, ini visualisasi benda yang kita memang buat, memang kita boleh buat, tetapi kita buat dalam peringkat minda kita, So ini boleh kita lakukan, misalnya kita duduk dalam keadaan yang selesa, yang tenang, kita tarik nafas dalam-dalam, lepaskan nafas perlahan-lahan sampai 6 kali, jadi kita akan rasa tenang, kita rasa jiwa kita tenang, kan? Lepas tu kita cuba visualize, Sebagai contohlah, katalah anda nak buat satu presentation, anda ni pertama kali nak buat presentation di depan orang ramai, anda dah siapkan ada punya slide, PowerPoint semua, tajuk apa tertentu, Baik, katalah presentation tu mengambil masa setengah jam, umpamanya, So pada malam sebelum anda buat presentation, anda buat visualisasi. Anda duduk dalam keadaan tenang dan anda
visualize maksudnya anda bayangkan ya, sekarang anda berada di dewan, di depan anda bayangkan ada dekat 300 orang ya. Anda sekarang sedang berdiri dengan penuh yakin dan segat di podium ya. Anda melihat penonton apa nama ni, peserta-peserta yang nak dengar ceramah anda tu, nak dengar presentasi anda tu, anda tengok mereka senyum pada anda ya. So, anda mulakan percakapan anda seolah-olah anda buat presentation ya. So, anda memberi salam, mereka jawab dengan apa nama, dengan kuat, dengan baik ya. Kemudian anda mula bercakap ya, dengan penuh yakin ya, dengan penuh lancar, dengan penuh kuat. Jadi anda apa nama, seolah-olah anda membuat presentation tetapi dalam konteks mental, dalam konteks minda. Presentation itu berlaku dalam minda dan anda cuma masukkan elemen-elemen yang positif saja. Anda yakin, anda bersemangat, anda bercakap dengan tepat, anda gunakan nada suara yang sesuai, kadang-kadang mendatar, kadang-kadang tinggi ya, kadang-kadang sederhana. Lepas tu anda tengok orang semua tepuk tangan pada anda, beri tepukan ya. So anda semakin bersemangat. Nampak? So ini semua berlaku dalam dalam konteks minda ya, dalam pemikiran ya. So habis anda buat visualisasi tu, besok pagi anda presentation, insya-Allah anda punya presentation tu akan jadi baik, yang terbaik ya, sebab anda telah buat exercise dalam konteks minda tadi ya. Anda telah programkan minda anda membuat satu presentation. Ini kaedah visualisasi sebagai satu contoh ya. Kita boleh buat contoh lain ya. Kalau anda nak menenangkan diri anda, mungkin anda boleh visualize diri anda berada di satu tempat yang anda rasa nyaman. Ya. Di apa nama, dekat tempat air terjun ya. Anda nampak kawasan kiri kanan air terjun itu mengalir, setiran bunyi, bunyi-bunyi di sekitar anda ya, warna-warna yang ada kat situ, bau. Kemudian anda celup ataupun letak kaki anda dalam air, anda rasa sejuk, kemudian anda rasa tenang. Ini semua bentuk visualisasi kalau anda nak tenteramkan pemikiran ataupun perasaan ataupun emosi anda pun boleh anda lakukan ya. Okey. Jadi visualisasi memerlukan daya tumpuan minda yang tinggi dan juga memerlukan konsentrasi yang tinggi dan juga memerlukan anda memastikan anda punya gelombang minda anda dalam pada tahap alfa ya. Alfa tu makna tahap tenang. Okey. Jadi itu di antara lain apa nama teknik-teknik ataupun kemahiran ya yang Pak Su boleh kongsikan di sinilah ya. Yang kita boleh lakukan bagaimana kita nak apa nama ni, mengamalkan ataupun nak berkomunikasi secara intrapersonal. Tadi Pak Su kongsikan teknik refleksi diri, muhasabah diri. Yang kedua journal diri. Ni siapa yang minat nak buat boleh buat journal diri. Yang ketiga munajat ya, munajat, bertafakur, berdoa ya, berzikir dan sebagainya. Kemudian yang keempat Pak Su tadi bincangkan teknik visualisasi ya. Visualisasi ni Pak Su selalu buat ya. Kalau Pak Su nak buat presentation ke ataupun nak menanggar fikiran Pak Su buat makan teknik visualisasi. Semuanya berlaku dalam diri kita ya. Kita tidak melibatkan sesiapa pun. Diri kita, dia berlaku dalam minda kita ya. So, baik. Cuba jangan tak cuba ya. Lepas ni anda cuba mana-mana teknik tadi. Kalau anda rasa okey, beri maklum balas pada, bagi feedback pada Pak Su ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.